Sama bean, different style punya cara you masak kopi tu, cara you tukar. Bila you minum, lain, taste semua lain. Dia tak boring lah kita kan. A lot of fun. Merdeka is like feeling your freedom, your unite together, our brother and sisters. Di malam Merdeka tu kami tetap bunyikan loceng juga untuk bagi tahu yang esoknya kita dah telah sambut Merdeka. Peralatan yang ada dalam ni dah hampir berusia 124 tahun. Kita anggap satu amanah untuk kita lah kata untuk pastikan jam tu berfungsi dengan baik. Malam ambang 31 Ogos 1957, jam 12.30 malam, menjadi detik yang ditunggu-tunggu. Dentingan jam di menara bangunan Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur menjadi penanda bendera Union Jack diturunkan, diganti dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Satu acara penuh bermakna, berakhirnya sebuah penjajahan dan bermulanya sebuah kedaulatan. Persekutuan Tanah Melayu akhirnya meraih kemerdekaan. Berdiri gagah di tengah-tengah Kuala Lumpur, warisan sejarah bangunan Sultan Abdul Samad sudah berusia lebih 1 abad. Di hadapannya, dahulu Padang Kelab Selangor, kini dikenali sebagai Dataran Merdeka, turut menjadi saksi pelbagai peristiwa bersejarah tanah air. Siap dibina pada April 1897, bangunan ini dikenali sebagai New Government Office, berperanan sebagai pejabat pentadbiran British sebelum merdeka. Pada tahun 1974, ia diberi nama Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena nama Sultan Selangor yang memerintah ketika waktu pembinaannya. Gema loceng dari menara jam besar berketinggian 40 meter memenuhi segenap kawasan. Difahamkan, gema loceng ini kedengaran dalam lingkungan 1 kilometer dari lokasinya. Di sebaliknya, terdapat individu yang bergilir-gilir mengendalikan jam keramat ini setiap hari. Muhammad Rashidi bersama 4 lagi rakan, Muhammad Rosli, Muhammad Kamarul, Rosdi Hisham dan Kumarasamy, secara sukarela menjadi penjaga jam yang juga mercu tanda Kuala Lumpur. Kesemuanya bertugas di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM. Saya bekerja sebagai juruteknik dan jam tu di bawah unit kami. So memang saya masa untuk terima mula kerja tu agak terkejut lah kata memang lari pada bidang sendirilah, tapi tak apalah, saya anggapkan itu satu cabaran. Untuk pertama kali bila saya pergi ke jam ni, satu perasaan yang rasa teruja lah bila melihat. Jadi situ saya memang cuba untuk belajar daripada A sampai Z untuk mengkaji macam mana jam ni fungsi. Sampai sekarang memang masih lagi banyak benda yang belajar lah. Untuk pengalaman tu memang saya seronok lah kata macam tambang pula jam ni salah satu warisan negara kata. So saya rasa bangga lah untuk menjadi salah seorang penjaga jam kat sini. Setiap minggu, kerja menyelenggara jam buatan Gillett and Johnston Manufacturers Croydon, England ini perlu dijalankan. Batu ladung dengan berat lebih 50 kg ini antara komponen utama yang perlu diperiksa. Kalau ikut ini bahagian macam jantung lah untuk penghayunan.
Kalau dia tak bergerak, jam pun takkan jalan. Dia panggil macam tentu ukur. Pasal dia ni, batu ni, kalau kita naik lagi dia akan jadi ringan, turun lagi dia akan jadi berat. Ini akan bagi untuk kiraan masa dia, minit. Awal tahun 2016, semasa saya mengambil alih sepenuhnya penjagaan jam ni, cabaran yang pertama saya tu, saya tanya diri saya sendirilah sama ada mampu ke tidak mampu, sebab masa tu memang seorang. So mula-mula tu memang rasa perasaan takut tu memang ada, sebab kata biasa berdua, tapi sejak lama saya pegawai bersara saya tinggal seorang. Jadi memang ada perasaan cemas, takut tak mampu untuk jaga, tapi berbekalkan azam atau semangat saya kata saya kena jaga juga. So di situ saya beranikan diri, saya kuatkan semangat saya, kata tak apa. Mungkin ni satu cabaran yang paling besar untuk saya lah. Sebab bila jam ni orang kata apa-apa terjadi semua orang akan cari saya dulu. Tapi itulah kata macam mana pun saya tetap kena ambil untuk pelapis-pelapis. Bagi saya, kemahiran tu kita boleh asah. Tapi yang paling penting saya akan tanya dia, minat, komitmen. Sebab benda jaga jam ni, jam ni sentiasa berjalan. Tiada stop, tiada berhenti. Melainkan saya sendiri ataupun tim yang stop ataupun jam tu mengalami kerosakan. Sebab benda ni memang kena komitmen paling tinggi lah. Keseluruhan jam ini beroperasi secara mekanikal menggunakan sistem takal, gear dan bandul pemberat. Diperbuat daripada tembaga tulen, komponen gear diminyakkan dengan pelincir khas agar tidak haus dan menjejaskan operasi jam. Biasanya kalau kami dapat arahan daripada pihak Jabatan Warisan ataupun pihak penganjur, biasanya seminggu sebelum majlis ataupun sambutan, saya memang dah arahkan penjaga jam. Tiap-tiap hari kita akan buat servis benda yang sama. Sebab kita tak nak bila di saat-saat terakhir tu akan terjadi yang cacat. Sebenarnya kami kalau apa-apa nak jadi berlaku pun kami dah dapat tahu dulu. So senang kami nak maklum kepada penganjur. Tapi alhamdulillah setakat ni sepanjang saya jaga semua berjalan lancar lah kata. Dan momen yang paling best untuk kami ni bila selepas detik ke-12 tu lah, bila selesai majlis tu tiada masalah, memang kami rasa seronok lah. Maknanya tak ada apa yang nak perlu dibangkitkan. Semua berjalan lancar lah kata. Lagi. Stop. Okey dah. Okey, empat suku. Kita dapat dulu. Loceng berbunyi pada setiap setengah jam. Okey, stop. Jumlah ketukan loceng selaras dengan masa pada muka jam. Tetapi hanya satu dentingan akan didengari ketika jarum panjang menunjukkan 30 minit. 4.5 dan sini 5. Setengah. 5 untuk setengah jam. Muhammad Rashidi Jaluddin melibatkan diri sebagai penjaga jam besar bangunan Sultan Abdul Samad sejak 2006. Tahun yang sama diterima sebagai kaki tangan di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM. Bertugas sebagai juruteknik, memberi ruang kepadanya untuk mengembangkan kemahiran terhadap kerja-kerja menyelenggara jam ikonik berusia 124 tahun itu. Hujan tanpa henti sejak 2 petang tadi sedikit merencatkan masanya untuk kebangunan Sultan Abdul Samad di Jalan Raja Kuala Lumpur. Kebiasaannya, Rashidi sudah tiba di menara sekitar jam 5.30 petang bagi menjalankan tugas mengunci jam. Namun hari ini, Rashidi dan rakannya Kamarul sampai ke lokasi ketika jam hampir menunjukkan
pukul 7 malam. Bangunan Sultan Abdul Samad diwatakan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2007. Berasaskan seni bina Mogul dan Moor, sebanyak 4 juta batu bata telah digunakan dalam pembinaannya. Menurut kisah, ketika pembinaan bermula pada 6 Oktober 1854, batu asas bangunan ini diletakkan di atas sebuah kapsul masa yang terkandung di dalamnya beberapa keping Sining Selat, sekeping timah Selangor dan senaskah Akhbar The Selangor Journal. Pada asalnya, 3 kubah bangunan ini diperbuat daripada kayu dan berwarna hitam. Kemudiannya telah digantikan dengan tembaga. Sejak mula berdetik, hanya sekali jam ini terhenti berfungsi akibat kerosakan di serangan udara tentera Jepun pada tahun 1941. Mengunci proses jam ni dia lebih kepada untuk menghidupkan atau menjalankan jam yang ada tu. Sebabnya jam yang ada sekarang ni adalah 100% menggunakan mekanikal untuk menggerakkan jam tu. So memang tiada bantuan elektrik ke bateri ke ataupun apa-apa sajalah yang untuk menggerakkan tu. Dia memang 100% menggunakan daya manual. Penjaga jam perlu menaiki hampir 100 anak tangga sebelum sampai ke bilik operasi jam di tingkat 5 menara. Struktur tangganya kecil dan dibina pada kedudukan hampir menegak. Perjalanan ke bilik operasi utama akan melewati loceng gergasi di tingkat 4. Jam ni memang agak unik sikit sebab daripada segi peralatan dia memang ketepatan masa tu memang tidak 100% ada. Dan kita orang sebagai penjaga jam ni memang perlu pastikan jam tu mengikut masa dan yang tepat lah. Memang cabaran tu memang agak getih sikit lah kata, sebab peralatan yang ada dalam ni bukannya peralatan yang setahun dua tapi dah hampir berusia 124 tahun. Setiap penjaga jam tu harus peka, dia kena sensitif sikit pada peralatan yang ada pada jam tu. Sebab memang tak dapat nafikan memang jam ni pernah ada masalah jugalah dari segi kita kadang-kadang ada delay masa lah, masa tu terlalu cepat dan kadang-kadang masa tu lambat, tak ikut timing yang sebetulnya. Jadi di situ kita orang sebagai tugas penjaga jam ni memang kena pastikan jam tu sentiasa dalam keadaan sedia. Bunyi dia kena tepat, macam orang kata tak adalah orang tengok pukul 1 tapi jam menunjukkan pukul 12. Jadi kita sebagai penjaga jam mesti mengelakkan benda-benda macam tu. Jadi benda ni kita anggap satu amanah untuk kita lah untuk pastikan jam tu berfungsi dengan baik. Terpahat dalam sejarah, bangunan Sultan Abdul Samad menjadi saksi detik 12 malam pembebasan tanah Melayu daripada penjajahan British. Selepas 1957, ulang tahun kemerdekaan diraih di sini. Setelah Putrajaya menjadi pusat pentadbiran negara, Dataran Merdeka menjadi lokasi acara sambutan secara bergilir-gilir. Namun sejak tahun lalu, peristiwa bersejarah tanah air tidak dapat diraihkan secara besar-besaran ekoran penularan pandemik COVID-19. Jam ni akan jadi penting bila sambutan Hari Kebangsaan lah. Biasanya ambang merdeka. Jadi tim kami memang akan bertugas di jam ni atas daripada pihak Istiawa Jabatan sebab biasanya pada malam tu acara tu dia nak detik pukul 12 malam tu. 5 jam ke 6 jam sebelum detik 12 malam tu kami dah ada kat sini lah untuk siap sedia pastikan mesin dan jam semua berfungsi dengan sempurna lah. Maknanya dia tak nak ada masalah lah kata. Kami pun tak adalah kata penting tapi dianggap jugalah sebagai watak utama untuk jam ni lah. Detik 12 malam kerana kalau silap sikit kiraan masa tu tak apa cantik lah dalam untuk sambutan ambang. Bagi tugas mengunci, engkol diputar puluhan kali bagi mengangkat 2 batu pemberat sehingga ke tingkat 5.
Berfungsi menggerakkan jarum jam dan tuku loceng, masing-masing mempunyai berat 200 dan 400 kilogram. Walau bagaimanapun, memutar engkol bagi menaikkan batu loceng lebih mudah kerana diameter gear yang besar, meski berat batunya sekali ganda pemberat jarum jam. Memang feel tu memang ada risau, takut kata apa berlaku benda-benda yang tak diingini lah kata. Macam contoh kata jam tu terberhenti sendiri ke, tak berbunyi ke, tiba-tiba ada satu part yang tak boleh jalan. Jadi memang biasa itulah kata kami sebagai penjaga jam ni memang kena alert lah benda ni. Kami setiap hari mesti ada orang kata apa buat raptai tu. Kita dah ada kat sini lah sama dia. Saya kat dalam tu rasanya dengan tim-tim lain rasa bangga lah kata. Nervous sebab memang kita tak nampak suasana di luar. Tapi kami yang ada di dalam ni rasa seronok sebab seolah-olah macam kami yang akan mengetuk jam tu yang nak bagi bunyi kan. Kaji kata kalau kata apa sama apa yang pihak penganjur nak dapat kami tunaikan, memang kebanggaan pada kami lah kata. So bila dia saat 10, 9 sampai 3, 2, 1 bila kami dapat signal, kami kena lepaskan loceng lah supaya loceng tu bunyi, pam. Masa tu memang kami tak tahu nak gambarkan apalah. Kami akan menjerit kata merdeka. Memang seronok lah kata. Kira satu seronok, satu lagi hasil kerja kami tu jadi. Tugasan mereka hari ini selesai selepas 4 jam. Normal baharu negara akibat pandemik tidak melunturkan semangat Rashidi dan rakan-rakan penjaga jam untuk terus memelihara warisan kebangsaan negara. Tiada sambutan Hari Kebangsaan bukan bermakna tidak boleh meraihkannya. Untuk 2 tahun ni lah saya panggil, kira 2 tahun ni daripada tahun lepas dengan tahun ni memang rasa sepi sikit lah sebab tiada sambutan. Tapi kami tetap bertugas juga. Di malam mereka tu kami tetap bertugas juga. Kami tetap bunyikan loceng juga. Biarpun tak ada orang tapi kami tetap bunyikan loceng untuk bagi tahu yang esoknya kita dah telah sambut mereka 31 Ogos 1957. Benda ni satu kata apa bukan satu kenangan tapi satu sejarah sebenarnya dia. Mungkin tak sama dengan apa yang kita rasa pada 97 tapi kita sebagai rakyat Malaysia ni kata apa setiap tahun memang patut meraihkan kita merdeka lah kata. Merdeka daripada kata apa dijajah, merdeka daripada kata untuk diri sendiri. Jadi memang rasa sedih lah bila tahun ni dengan tahun lepas dengan tahun ni tiada sambutan tu memang rasa sedih lah. Tapi tak apalah apa nak buat kata. Orang kata apa musim pandemik ni kata apa nyawa orang, kesihatan orang lagi penting daripada ni lah. Tapi sekurang-kurangnya mungkin boleh sambut di rumah lah kata. Untuk sempena Hari Kemerdekaan yang ke-64, saya harap tahun ni kita bebas daripada pandemik COVID ni lah. Kuala Lumpur, ibu kota negara yang menyimpan 1001 macam kisah sejak dibuka pada pertengahan kurun ke-19 dahulu. Jika ia seorang manusia, maka di persekitaran dataran merdeka inilah jantungnya. Kawasan ini saksi jatuh dan bangun sebuah negara bangsa yang merdeka. Bagai ada majlis yang menarik kehadiran segenap masyarakat ke sini dan John Ong tidak terkecuali. John seorang jurugambar bebas yang tidak asing dengan kawasan ini. Sebagai seorang pembidik foto profesional, John perlu mahir dalam setiap aspek fotografi tanpa mengira lokasi dan subjek. I punya strength memang I suka natural, like pergi hutan ke, pergi berkelah ke, mendaki gunung ke. Saya punya strength memang I suka natural. I love natural photography dengan building and also some fashion shoot, lifestyle fashion. Seorang photographer, what they should have macam dia punya creativity lah, they have the eye for the set of view, for the lighting and the angle and the compositions.
So this all combined together and you boleh dapat satu gambar yang lengkap, yang cantik. Bangunan Sultan Abdul Samad antara binaan warisan tertua di Kuala Lumpur. Berusia lebih 120 tahun, keadaannya yang terjaga rapi menarik minat John untuk memotretkan mercu tanda ini. Apatah lagi, binaan dan kawasan persekitarannya sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara. Selain itu, gabungan lama dan baharu menjadi elemen tarikan bagi jurugambar. Tempat ni saya suka pasal dia ada heritage yang dulu-dulu sampai sekarang. Yang for the first time when I was just entering the photography school, I pun sudah keluar kawasan ni lah ambil gambar. Bila yang Merdeka Day, kita pun datang praktis ambil gambar orang, dan itu the whole scenario kan cantik. So tempat ni memang you nak ada sungai, kita ada sungai, you nak garden, kita ada garden macam ni. Dan heritage bangunan yang lama pun ada, pasal bila you shoot bangunan yang heritage tu, dia ada feel tau, pasal pun dia dalam bandar. So you boleh buat satu compare yang bangunan lama, bangunan baru. Jadi ada satu kontras kalau bila kita shoot. Kalau macam tempat ni, dia mixture with heritage and the new build. So dia punya scenery lain sikit lah. Dia tak macam modern sangat pun tak macam oldie sangat lah. Dia combination dia cantik, dia balance. Selain kerjaya hakikinya sebagai seorang jurugambar profesional, John juga seorang usahawan yang baru memulakan langkah dalam bidang perniagaan. Berbekalkan sebuah basikal dan kemahiran membancuh kopi, John memulakan bisnes yang dinamakan Kapi Happy's sejak 2 tahun lepas. Berbeza dengan penjaja kecil lain, penggunaan basikal membolehkan anak jati kelang ini berpindah randah dan berniaga di lokasi berbeza. Ini semua dilakukan apabila John turut terkesan dengan situasi penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia sejak lebih setahun lalu. So when come around the pandemic start, so I was nothing to do, then I nampak basikal ni dekat rumah I at least more than ada 5 tahun. So pun ada habuk-habuk lah, saya tengok-tengok macam boleh buat pop-up lah ni. I cubalah letak kotak kan, depan belakang, I hitung. Dan lepas tu I cuba kat taman-taman ni lah, taman desa ni. Bila start pun tak ramai lah, pasal I memang tak suka crowd lah. Dengan ramai-ramai sekali, I memang cari tempat yang tak ada orang, baru boleh enjoy. Itu macam peaceful punya enjoy lah. Senyap kan, you drink coffee, you enjoy itu atmosphere, itu angin tiup sejuk, rasa chill kan. Kopi panas, wangi, macam tu. Hari ini, kawasan taman permainan di Taman Desa Kuala Lumpur menjadi lokasi perniagaan John. Membuat kopi bukanlah satu kebolehan yang datang secara semula jadi buat insan berusia 46 tahun ini. Namun, demi memastikan kelangsungan hidup, John mengurak langkah menimba ilmu dan pengetahuan dalam selok-belok menyediakan kopi. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mula-mula, I memang tak tahu langsung. Memang ada orang ajak I brew coffee dekat rumah lah, untuk sendiri lah. Tak nak lah, I suka instant tu, cepat, senang, lagi murah. Slowly one day, I tak tahu macam mana I start that hobby lah. But when you start that hobby, bila you cuba hobby tu, pasal you start from zero. Bila you start dari zero, apa pun tak ada. So banyak kena beli lah, grinder lah, itu filter lah, paper lah, itu jug lah kan. So itu semua wang.
Kira-kira lebih kurang mau maybe like not less than 300 ringgit, you kena belanja wang tu. Kalau wang itu 200, I think it's a lot of money for people to start a hobby. After I start, I find out there's a lot of way of you can play around because minum kopi macam pour over. Dia banyak style, dia bukan satu style mati-mati ikut SOP saja. Kalau you tak nak ikut SOP pun boleh, you boleh brew macam-macam. Setiap bahan dan peralatan memainkan peranan sebagai pemboleh ubah dalam penyediaan kopi yang enak serta berkualiti. Ini termasuk proses menjerang air yang akan digunakan untuk membancuh nanti. Suhu air optimum bagi penyediaan kopi ialah 90 darjah Celsius, suhu sebelum ia mencecah tahap mendidih. Namun proses paling utama sudah semestinya pemilihan biji kopi. Kopi pilihan John datang dari negara berbeza-beza, termasuk Brazil, Tanzania dan Papua Nugini. Kepelbagaian ini diharap dapat menarik penggemar kopi untuk mencuba minuman disediakannya. Inilah ikhtiar terkini John selepas banyak tawaran menjadi jurugambar majlis dan acara dibatalkan. You tak kerja, mana you boleh makan kan? So itu one of the issue. I have to come up and work. So secondly, my mom also dia ada Alzheimer. Dia kena orang jaga. Day in, day out, kena orang jaga. So yang I contribute dia masa yang paling banyak dekat dia lah. From Monday to Friday, I memang jaga dia cukup. Only Saturday and Sunday I boleh keluar jual kopi. Selepas air dijerang, biji dikisar, kedua-dua bahan kemudiannya disebatikan untuk menghasilkan minuman kopi. Teknik ini dipanggil pour-over. Air panas dialirkan pada serbuk kopi dan disaring menggunakan penapis kertas. Minuman popular seperti latte lazimnya menggunakan susu untuk menjadikannya berlemak. Tetapi John menggunakan ramuan berbeza bagi menzahirkan rasa serupa. Dia menggunakan MCT oil, sejenis minyak kelapa khas yang menurutnya lebih sihat dan berkhasiat berbanding susu biasa. Campuran ini kemudiannya disebatikan menggunakan alat pengadun elektrik. Sama bean, different style punya cara you masak kopi tu, dia punya taste pun lain. Walaupun temperature grind size sama, bila you punya cara you tukar, bila you minum, lain, taste semua lain. Semua dia modified. Dia tak boring lah kita kan. Katakan dia tak boring. Dia banyak. You rasa dia have a lot of fun. Kopi yang baru disiapkan John ini digelar Bulletproof Coffee, satu minuman yang semakin mendapat tempat dalam kalangan pengamal kecergasan badan. Ini kerana campuran kopi dan MCT oil berbanding susu dan gula memiliki nilai karbohidrat yang rendah. Ia satu lagi faktor unik yang digunakan John untuk melariskan perniagaannya ini. Kelainan yang ditonjolkan Kapi Happy's milik John Ong menerusi gabungan gerai mudah alih di atas basikal serta menu kopi yang kurang konvensional sedikit sebanyak menarik perhatian penggemar kopi setempat. Selain itu, karakter John yang mesra dan tersendiri membolehkannya mendekati pelanggan dengan lebih mudah. Konsep kedai kopi al fresco atau di kawasan terbuka sebegini juga memberi ruang pelanggan untuk melihat sendiri proses penyediaan minuman yang dipesan mereka. Pada masa yang sama, ia menjadi wadah untuk mereka belajar cara pembuatan kopi yang berkualiti cara John.
Kalau dia rasa I punya cara senang, brew coffee macam tu, dia suka, dia boleh ikut. So I believe that the simple way, the easy way, if you can brew a coffee, I think is good enough. Bagi John sendiri, setiap cawan kopi yang dihasilkannya memberi pengalaman dan ilmu baharu. Kesemua ini diharapkannya dapat membantu meningkatkan kualiti produk yang dijual kepada pelanggan. Pelanggan tetap seperti Yo Chi Tong sudah biasa dengan resepi kopi sihat yang disediakan John. Biarpun begitu, jika seseorang pelanggan mahukan kopi yang lebih manis, John turut menyediakan alternatif buat mereka. So my one is I serve you everything is pure. I tak mix with the sugar unless you request the sugar. And even I give you the sugar, I give you the good sugar. I not give you the white sugar. I give you the coconut sugar, which is also good for health. Bagi Yo sendiri, kepelbagaian biji kopi yang disediakan Kopi Happy's antara faktor utama dia menjadi pelanggan setia. Berbeza dengan pengalaman mengopi di kedai lain, hasil tangan John seakan-akan menggamit kehadiran Yo saban minggu. Apatah lagi, harganya berpatutan dengan kualiti minuman yang disediakan. Sebab saya sangat suka minum kopi minum orang. Tapi ya di rumah setiap hari tui mana apalah semua macam tak sedap. Ini ya special sikit. Dia fresh, panggil fresh. Dia turut di sini bikin. Minum itu tak sama itu biasa rumah sendiri buat itu. Ini macam tengok panggil special mah. Kita sendiri rumah pun tak tahu. Selalu saya hari-hari minggu saya mari yang mesti minum je. Sebab tak mahal ni barang. Kalau begitu kopi pina purple bean itu lagi mahal. Keadaan ibunya yang uzur di rumah tidak membolehkan John untuk keluar berniaga lebih lama. Selain mencari rezeki dengan kedai kopi mudah alihnya ini, John turut memanfaatkan media sosial untuk menjual bungkusan biji kopi selain perkakas mengisar dan membancuh kepada pelanggan. Ia sedikit sebanyak membantu Kopi Happy's bertahan di kala pandemik COVID-19 yang belum lagi reda ketika ini. John kini sudah mempunyai sumber rezeki tambahan. Namun, cinta kepada bidang fotografi tidak pernah luntur. Biarpun buat masa ini tawaran berkhidmat sebagai jurufoto acara dan majlis masih belum diperoleh, ia bukan alasan untuk tidak mengangkat kamera dan berkarya. Dan bagi John, tiada tempat yang lebih sesuai untuk menajamkan skill fotografinya selain di kawasan pertemuan Sungai Klang dan Sungai Gombak ini, lokasi lahirnya sebuah kota bernama Kuala Lumpur. Rasanya macam you sudah kehilangan something lah in your life lah, like kan, macam like the big day is coming but you cannot celebrate kan, like something is not there, then you of course lah you rasa macam ada sikit sedih lah kan, pasal you cannot like go back to the old days kan. So I believe that semua orang nak balik macam dulu, tak payah pakai mask kan, boleh ke sini ke sana kan, tak ada virus kan. Tapi sekarang kita tak ada celebrate Merdeka, memang macam sudah tak biasa lah kan. So lain lah rasanya. Situasi sekarang sudah berbeza. Namun kenangan sambutan Hari Kebangsaan di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad sentiasa menggamit seniman seperti John untuk datang membidik di sini. Pengalaman berbeza menyambut ulang tahun kemerdekaan negara di kala wabak melanda.
John sebelum ini lebih sedekat berpengalaman sebagai jurugambar beberapa organisasi media. Dia memang kerap ditugaskan mengambil gambar sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka tanggal 31 Ogos setiap tahun. Walaupun ini tahun kedua sambutan besar-besaran tidak dianjurkan di sini, John optimistik akan masa depan yang lebih cerah. Merdeka is like you are feeling your freedom. Every one of us is doing our part to support this country. That's how I feel if the Merdeka Day is coming. So and we are unite together, our brother and sisters. Kita belajar dari pandemik ni untuk how to be a better person during this fight of pandemic. So wherever need help, if we can help them, we can reach them, we help them. Hopefully we can, next year we can celebrate Merdeka. This is what I want to see. Terkatup satu pintu bukan bermakna ia pengakhiran segala. Mencari ruang berbeza, bukti kecekalan John untuk melangsungkan kehidupan. Ada pengajaran yang boleh diambil daripada jatuh dan bangun seorang insan. Insan yang berikhtiar untuk bangkit adalah insan yang merdeka, yang mahu mencorekkan sendiri masa depannya.